Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Kita masih lagi berbincang berkenaan mazhab-mazhab kumpulan Khawarij. Hari ini kita bincang mazhab Khawarij An-Najdat. Mereka ialah pengikut seorang pemimpin Khawarij yang bernama Najdah bin Amir Al-Hanafi. Orang ini dinamakan dulu Al-Aziriyah. Mereka berpusat di daerah Yamamah di tengah Semenanjung Arab untuk menyebarkan pengaruh dan melancarkan serangan ke atas penentangnya. Kemudian bergabung dengannya oleh beberapa orang pemimpin Khawarij yang keluar daripada mazhab Azariqah yang kita baca minggu lepas, kerana tidak bersetuju dengan pendapat Nafi' bin Azraq yang terlalu keras. Di antara pegangan ini ialah agama itu mengandungi dua perkara sahaja, iaitu ma'rifatullah, yang mengenal Allah, dan ma'rifah mengenal Rasulullah SAW. Yang kedua, mengharuskan ijtihad dalam perkara hukum, dan sesiapa yang ijtihadnya membawa kepada menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka dia diuzurkan. Ini salah, kerana perkara yang ada nas dalam Quran, dalam hadis halal dan haramnya, sekiranya diubah menyebabkan rosak akidah, batal dua kalimah syahadah, tak diuzurkan melainkan kembali semula dengan mengucap dua kalimah syahadah dan bertaubat di atas ucapannya itu. Termasuk perkara yang mutawatir, yang umum orang Islam mengetahuinya daripada ajaran Islam, kecuali dilakukan secara jahil. Orang jahil boleh dimaafkan. Setelah diberitahu degil juga, maka tak boleh dimaafkan. Tiga, membesarkan dosa berhubung lebih daripada zina dan minum arak. Dia membilangkan dosa-dosa besar yang terlalu banyak. Dosa besar ialah 7 dosa besar yang disebut dalam hadis. Dosa yang dikenakan hubungan khusah dan hudud. Itu dosa besar yang diberi amaran yang keras dalam Quran. Mereka ini menambah lagi hukum-hukum dosa besar ini. Keempat, menghalalkan darah kafir zimmi. Ini bercanggah dengan ayat Quran yang menyuruh kita melakukan kebaikan pada orang kafir yang berdamai dengan orang Islam. Dan bercanggah dengan hadis Nabi SAW, man adha zimmiyan faqad adhani. Barang siapa yang menyakiti orang kafir yang ahli zimmah, yang menaung di bawah Islam, dia menyakiti aku diri sendiri, menyakiti aku sendiri. Ini hadis yang sahih dan ada ayat Quran. Yang kelima, tidak berhajat kepada pemimpin negara.
Tetapi yang wajib ialah berlaku adil sesama sendiri walaupun tidak ada pemimpin. Tak payah ada negara, tak ada politik. Ni orang kita pada juga pengaruh. Tak perlu ada pemimpin negara. Sedangkan ada pemimpin negara ni adalah wajib dengan nah Quran. Wajib dengan hadis Nabi SAW dan ijma' para sahabat radhiyallahu anhum. Ijma' para sahabat. Apabila wafatnya Nabi SAW, para sahabat berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah untuk memilih pemimpin negara. Ini wajib. Bukan imam sembahyang saja, pemimpin negara kena ada. Wajib bagi orang Islam. Barang siapa yang mati tidak ada bai'ah dengan pimpinan negara, mati jahiliah. Ada hadis menyebutkan begitu. Jangan buat main dalam perkara ini. Ada orang terpengaruh dengan Khawarij. Supaya tak payah dia lah pemerintah ni. Tu tak sedar tu. Ni pandangan Khawarij. Khalifah Abdul Malik bin Marwan menghantar surat kepada Najrah dengan hujah-hujahnya. Khalifah Abdul Malik bin Marwan ialah Khalifah Amawiyah. Kerajaan Amawiyah. Tulis surat kepada kumpulan Najdah dengan hujah-hujahnya dan mengajak dia bertaubat. Akhirnya Najdah bertaubat. Tetapi dia dibunuh oleh Abu Fadiq Abdullah bin Qis. Abu Fadiq bin Qis At-Taghlibi. Kerana dia anggap menyeleweng. Pokok ni mudah je bunuh ni. Tak ikut dia bunuh dia. Seterusnya golongan ini berpecah dua kumpulan. Pecah dua pula mazhab dia. Iaitu kumpulan Al-Atawiyah, pengikut Atiyah bin Al-Aswad. Dan kumpulan Al-Farqiyah, pengikut Abu Fadiq. Apabila Abu Fadiq bertindak membunuh Najdah, maka Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Amawiyah, menghantar bala tentera bagi menyerang mereka. Dan Abu Fadiq berjaya dibunuh. Di mana kepalanya dibawa ke Abdul Malik bin Marwan. Dipancung, kepala bawa di Abdul Malik bin Marwan. Tunjuk bukti dia sudah dibunuh. Seterusnya kumpulan As-Safriyah. Ini mazhab yang lain, Khawarij juga. Mereka ialah pengikut Ziyadah bin Al-Asfar. Setengah ulama menamakannya dengan Ziyadah bin Sifar ataupun Safar. Dan setengah ulama lagi berkata namanya Ziyad bin Al-Asar atau Al-Asfar. Berkata pula setengah ulama, perkataan As-Safariyah adalah Al-Asfar. Al-Asfar tu. Ziyad bin Al-Asfar, bukan Al-Asfar. Betul ejaan. Yang berarti warna kuning. Kuning. Pasal apa? Mereka kuat beribadat sehingga pucat kuning. Kuatnya ibadat ni. Tapi salah. Ibadat saja je. Rajin semayang, rajin tahajud. Tapi fahamannya salah. Dan sebab itu kita kena mengaji, kita kena belajar, duduk rajin buat ibadat. Rupanya ikut mazhab salah. Sia-sia saja. Kumpulan ini lahir di zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Mereka agak tidak keras seperti kumpulan Azariqah. Dan mereka tidak sependapat dengan kumpulan Ibadiyah, Najadat dan Azariqah dalam beberapa perkara. Di antaranya ialah yang pertama, tidak mengkafirkan orang-orang yang tidak berjihad dengannya seperti dilakukan oleh kumpulan Azariqah. Kumpulan lain mengatakan kalau tak ikut jihad dengan dia jadi kafir. Dia tak. Sederhana lah. Dua, tidak menggugurkan hukum rejam. Sesuatu Khawarij menggugurkan hukum rejam. Rejam zani yang muhsan, berzina yang sudah kahwin. Kalangan Sunni buat dia buat pengaruh dengan pandangan ni. Ini sebenarnya mazhab Khawarij. Ketiga, di antara dosa besar. Di antara dosa besar, ada yang tidak disebut hukuman seperti had, seperti semayang. Betul, tinggal semayang, dosa besar. Ini betul lah. Sesiapa yang meninggalkannya menjadi kafir, kata dia. Siapa tinggal semayang jadi kafir.
Ini sependapat mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan tinggal sembahyang jadi kafir. Hambali ini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, guru dari Imam Syafi'i. Mengatakan tinggal sembahyang jadi kafir. Berpegang pada hadis, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, jadi kafir dengan nyata. Ada hadis ini. Syafi'i mengatakan makna kafir ni kafir kalau dia mengatakan sembahyang tak wajib. Oh, jadi kafir. Kalau dia kata sembahyang tu wajib, dia malas saja, dosa besar. Mazhab Hambali mengatakan kafir. Pernah berlaku perdebatan antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, guru dia. Imam Ahmad bin Hanbal ni anak murid Imam Syafi'i. Tapi dia punya ijtihad yang lain. Syafi'i tanya Ahmad, betul ke Ahmad? Mu kata orang tinggal sembahyang jadi kafir? Kata Imam Ahmad, ya. Imam Syafi'i tanya, macam mana nak jadi Islam? Ahmad kata dia sembahyang jadi Islam. Syafi'i kata nak sembahyang macam mana? Sembahyang dia tak sah. Syarat sah sembahyang ialah Islam. Sah sembahyang Islam. Dengan sembahyang saja tak sah sembahyang saya, nak buat macam mana? Dan Imam Ahmad tergamam, tak boleh jawab hujah Imam Syafi'i. Yang keempat, menurut Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak ni ialah golongan ulama yang besar. Seorang ulama yang besar. Golongan As-Satriyah ini mengharuskan muslimat berkahwin dengan orang kafir di negeri Taqiyah. Orang Islam ditindas dan diharuskan berhelah untuk menyelamatkan diri. Dia mengharuskan orang perempuan berkahwin dengan orang kafir, perempuan Islam. Sedangkan mengikut Quran, perempuan ahli kitab boleh kahwin dengan orang lelaki Islam. Di mana orang perempuan Islam tak boleh kahwin dengan orang kafir ahli kitab. Memang kita orang Islam dengan nah Quran, kita rasa pelik sebab tak ajar dengar, tak ngaji. Tak ngaji itu hal lain. Tapi ada dalam Quran. Dihalalkan pada kamu berkahwin dengan perempuan ahli kitab dengan syarat-syaratnya. Ini syarat-syaratnya, perempuan Yahudi dan Kristian. Adapun perempuan Islam tak boleh kahwin dengan Yahudi dan Kristian. Perempuan, lelaki saja boleh kahwin. Khususnya di negeri kafir, orang yang duduk negeri kafir, negeri bukan Islam, di Eropah umpamanya. Kalau tak kahwin menyebabkan jadi berzina atau berdosa, diizinkan, diberi rukhsah. Ini dengan nah Quran. Mazhab mana? Semua mazhab. Bila ada dalam Quran, semua mazhab lah. Kerana mazhab ni kena ikut Quran mereka. Tak ada khilaf. Tapi dalam masalah perempuan berkahwin dengan lelaki bukan Islam, itu semua mazhab kata tak boleh. Kecuali puak Khawarij ni mengatakan. Pernah berlaku perdebatan antara seorang ulama yang terkenal, Al-Baqillani. Baqillani dihantar oleh khalifah bertemu dengan Raja Rom Timur. Dia sebelah Asia Tengah. Dia seorang yang terkenal dengan bijak. Berdepan dengan padri. Padri tanya, mengapa agamamu tak membenarkan orang puangmu kahwin dengan orang lelaki? Tapi orang lelaki boleh kahwin dengan orang puang kami. Bahkan dia kata, syaratnya mu ikut Nabi Muhammad. Kami ikut Nabi Isa. Kami orang Islam beriman pada Allah dan Nabi Isa adalah Rasul. Maka kami boleh kahwin orang puangmu. Kalau mu percaya ke Nabi aku, Nabi Muhammad, percaya pada Nabi Muhammad, percaya, boleh kahwin dengan puang aku. Tak jawab. Ini hujah yang sangat bijak. Yang kelima, mengikut pendapat mazhab ini, syirik itu dua. Syirik ada dua. Iaitu syirik taat pada syaitan dan syirik menyembah berhala. Dua jenis syirik. Sedangkan mengikutnya syirik khafi dan syirik jali. Mazhab ini akhirnya berkembang di utara Afrika di kalangan kabilah Barbar. Barbar ialah suku kaum yang tinggal di utara Afrika. Iaitulah di Libya, di Algeria, Morocco,
Mauritania. Port Barban, Tunisia. Mereka menjadikan Kairawan sebagai pusat gerakan. Kairawan ialah satu bandar di Tunisia yang diperkentuh zaman Sayyidina Osman. Kairawan. Di sana Universiti Islam, dulu pada Azhar lagi, Kairawan ni. Kemudian mereka mempengaruhi ketua-ketua kabilah. Tetapi pada tahun 297 Hijrah, mereka telah diserang oleh golongan Syiah. Dan pengaruh mereka hilang. Dua tagak mereka. Satu Al-Ajaridah. Wallahu a'lam. Ini mazhab lain pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Kita sambung perbincangan tentang mazhab-mazhab Khawarij. Seterusnya mazhab Al-Ajaridah. Mereka ialah pengikut Abdul Karim bin Ajrad. Diambil perkataan Ajaridah. Yang pada mulanya menjadi pengikut Atiyah bin Al-Aswad Al-Hanafi. Kemudian dia mempunyai pendapatnya dan mengumpulkan pengikut. Ada juga ulama yang menyatakan bahawa Abdul Karim ini pernah menjadi pengikut Abu Bayhas. Tetapi akhirnya bertelengkah dengannya. Di antara ajaran mazhab ini menafikan surah Yusuf daripada Al-Quranul Karim. Surah Yusuf bukan daripada Quran, kata dia. Ini satu ajaran yang salah. Menafikan surah dalam Quran. Menurut mereka, surah Yusuf hanyalah satu kisah sahaja. Kerana di dalamnya ada perkara-perkara fasik. Maka ia tidak termasuk daripada Al-Quranul Karim. Dan dalam surah ini ada kisah tentang cerita fasik. Cerita anak-anak Nabi Yaqub membuang Nabi Yusuf dalam telaga. Nabi Yusuf dipitnah oleh seorang perempuan yang cantik. Tapi Allah Ta'ala memeliharakan Nabi Yusuf. Memanglah dalam Quran banyak kisah Nabi-Nabi, termasuk kisah wali-wali, seperti Ashabul Kahfi, Zulqarnain, termasuk kisah orang-orang yang kafir, yang kuat menentang Islam, Fir'aun, Namrud, semua ada dalam Quran. Tujuannya untuk menjadi i'tibar. Tapi mereka ini menafikan surah Yusuf. Padahal surah lain ada lagi kisah-kisah. Ajaran ini salah. Yang kedua, kanak-kanak orang-orang musyrikin masuk ke neraka bersama ibu bapa mereka. Ini juga satu pahaman yang salah. Kerana Allah Ta'ala tidak menyaksakan hamba-Nya yang tak sampai seruan agama. Kanak-kanak musyrikin yang mati kecil, masuk neraka kerana ayah dia musyrikin. Itu tak betul.
Seseorang tidak menanggung dosa seorang yang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ayat Quran mengatakan seorang tak menanggung dosa seorang yang lain. Yang dosanya bapa dia, bukan dia. Allah Ta'ala tidak menyaksa ulama tersebut dalam kitab-kitab hadis yang banyak, antaranya meriwayatkan bahawa anak orang musyrikin akhirnya masuk syurga. Mereka diuji oleh Allah Ta'ala, macam-macam riwayatnya. Jadi pendapat ni salah. Yang kedua, mengerjakan dosa besar menjadi kafir. Ini dah diterangkan dulu. Kerana orang buat dosa besar jadi kafir. Alasan dia kerana ada hadis, dia ambil zahir hadis. Ini kerana mengaji hadis pakai guna akal. Tak pakai sebabnya hadis mengikut kaedah bahasa Arab yang betul. Di sana ada hadis man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan semayang sengaja jadi kafir. La yazni zani wa huwa mu'min. Seorang tak berzina kalau dia beriman. Itu ada hadisnya. Tapi maksudnya bukan makna orang buat dosa besar itu jadi kafir, tidak. Kerana perlu dihuraikan oleh hadis-hadis yang lain. Yang antaranya sabit bahawa Nabi tidak menghukumkan orang yang tinggal semayang kerana murtad. Dan kecuali kalau dia kata semayang tak wajib, barulah jadi kafir. Kalau dia tinggal semayang dalam keadaan dia beriman semayang tu wajib, cuma dia malas, dosa besar. Termasuk mereka yang berzina, yang dihukum rejam, yang dihukum hudud. Mereka disembahyangkan jenazahnya oleh Nabi SAW. Kalau dia kafir, Nabi tak sembahyang jenazah dia. Ini bercanggah dengan hadis-hadis yang lain. Yang keempat, berhijrah hanyalah suatu fadilat, bukannya fardu. Berhijrah sebagai satu fadilat, bukannya fardu. Sedangkan mengikut Al-Quranul Karim, barang siapa yang duduk dalam negeri kafir, dia dijajah oleh orang kafir, akidah dia terancam, kalau dia berkuasa berhijrah, wajib berhijrah. Banyak ayat Al-Quran yang mengatakan wajib berhijrah. Dan Allah Ta'ala, mereka yang ada kuasa tak berhijrah. Firman Allah Ta'ala, Allah sebut ada dalam Quran, innal ladzina tawaffahum al-malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afin qalu alam ta'budu wasi'atan fatahjaru fiha fa ilaika ma'aw jahannam wa bi'sal masir. Berkatalah mereka yang tak berhijrah, yang dikerah oleh orang-orang musyrikin berperang dalam perang Badar. Mereka kata mereka tak berhijrah. Kononnya mereka percaya dalam je. Tapi bila dikerah berperang dengan Nabi, dia ikut orang musyrikin berperang dengan Nabi. Lalu mereka dibunuh dalam perang Badar. Lalu malaikat bertanya pada ruh mereka, mengapa kamu jadi begini? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka kata kami ni lemah, kami tak mampu. Qalu alam takun arduhu wasi'atan fatahajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam wa bi'sal masir. Malaikat kata, tidakkah bumi Allah luas? Mengapa kamu tak berhijrah? Mereka itu balasannya neraka jahanam. Sebut buruk tempat. Ini menandakan hijrah itu wajib, bukan hijrah ini fadilat. Jadi pendapat ini salah. Kemudian golongan ini berpecah pula kepada 15 mazhab kecil. Pecahlah 15 mazhab. Terlalu banyak mazhab. Dia macam Syiah juga berpecah pada puluh-puluh mazhab. Jadi kita nak letak satu bakul tidak boleh. Nak pakai hukum semua. Jadi banyak mazhab. Ini mazhab Ajariyah ni pecah kepada 15 pula. Di antaranya Asy-Syu'aibiyah. Mazhab Asy-Syu'aibiyah. Mereka ialah pengikut Syu'aib bin Muhammad Al-Khariji. Mereka menyalahi ahli sunnah dalam perkara perbuatan hamba, di mana mereka berkata bahawa hamba itu berusaha dengan qudra'nya sendiri, di samping berpegang dalam perkara imamah seperti golongan khawarij yang lain. Yang pertama, mazhab Syaibiyah ini mengatakan qudrah dan iradah Allah tidak ada pada hamba
pada hamba. Jadi perbuatan hamba yang dipilih, kuasa hamba itu sendiri. Ini mazhab Qadariyah. Jangan baca kemudian mazhab Qadariyah. Akidah Qadariyah dan perkara qada dan qadar. Mazhab yang salah. Dan kata mereka, kepimpinan negara tak wajib. Tak perlu ada negara. Politik tak ada dalam Islam. Ini khawarij kan ni. Tak ada politik dalam Islam. Ini orang kita pun ada juga mazhab ni tak sedar. Penjajah bawa mazhab ini. Mazhab Khawarij mengatakan imamah kepimpinan negara tak ada dalam Islam. As-Saltiyah, mereka ialah pengikut Osman bin Abi Salat, atau dikenali dengan As-Salat bin Abi Salat. Di antara ajaran golongan ini ialah mereka berpendapat bahawa tiada apa-apa sikap sama ada berwilayah atau beradawah, berkawan atau bermusuh dengan kanak-kanak muslimin dan musyrikin, sehinggalah mereka balik dan didakwah supaya masuk Islam. Hubungan dengan budak-budak ni tak ambil kira. Kalau hubungan budak-budak ni tak ada ambil kira, tak ada dosa pahala. Wilayah ni berkawan, adawah bermusuh. Sedangkan hubungan yang menatang pun ada dosa pahala. Macam mana hubungan budak-budak tak ada dosa pahala? Ini ajaran dia. Di antaranya Al-Maimuniyah, mazhab Al-Maimuniyah. Mereka pengikut Maimun bin Khalid. Di antara ajaran golongan ini ialah ini tambahan daripada ajaran yang lalu, bahawa qada dan qadar itu daripada hamba, serupa dengan mazhab Asy'ariyah tadi. Mereka juga menghalalkan perkahwinan dengan cucu perempuan dan anak perempuan, anak saudara perempuan. Mazhab mereka menghalalkan kahwin dengan cucu. Masya Allah. Ini sudah menyeleweng. Berkahwin dengan anak saudara perempuan. Ini sudah menyeleweng. Sabit dengan Nah Quran. Dengan Nah Quran haram berkahwin dengan cucu dengan anak saudara perempuan. Ini haram. Al-Hamziyah, pengikut Hamzah bin Adrak. Di antara ajaran mereka ialah berpegang dengan ajaran Qadariyah. Mereka berkata anak-anak orang musyrikin dalam neraka, mengharukan berbilang imam dalam satu masa. Ikut suka nak latih pemimpin dalam satu masa, ramah pemimpin tak apa. Ini ajaran dia. Al-Atrafiyah, ini satu mazhab lagi. Mereka pengikut Ghalib bin Syadil. Mereka berpegang dengan mazhab Qadariyah di samping mempunyai persamaan dengan golongan Khawarij yang lain. Kemudian As-Sa'alibah. As-Sa'alibah ada mazhab. Mereka ialah pengikut seorang pemimpin Khawarij yang bernama Sa'alabah bin Mashkan, yang pernah menjadi pengikut Abdul Karim bin Ajrad. Tetapi dia mempunyai pendapat yang berbeza dengannya. Di antaranya dalam perkara kanak-kanak. Kerana menurut mereka kanak-kanak itu tidak boleh dihukum. Sehingga ternyata sama ada dia menerima atau menolak kebenaran, atau menerima dan menolak kezaliman. Di samping mempunyai persamaan dengan mazhab-mazhab Khawarij yang lain. Seterusnya mereka berpecah pula kepada beberapa mazhab. Pecah pula ini pula. Banyak mazhab pecah dia. Berpecah pada mazhab. Di antaranya Al-Akhnasiyah. Pengikut seorang bernama Al-Akhnas. Di antara ajaran mereka ialah tidak boleh mengambil keputusan terhadap mereka yang berada di negeri musuh dan bertaqiyah. Bertaqiyah ni menyelamatkan diri. Tak mengakui Islam, menyelamatkan diri. Diharamkan membunuh secara diam-diam. Tak boleh bunuh secara senyap-senyap, termasuk musuh-musuh Islam. Di antara ajaran dia, orang Islam yang duduk di negeri musuh tak boleh buat keputusan. Orang Islam duduk di negeri kafir, tak tahu Islam ke kafir ke. Ini banyak orang Islam duduk di negeri musuh, duduk di China, duduk di Rusia, duduk di mana-mana. Banyak Islam jugalah. Tapi puak ni mengatakan tak tahu dia Islam ke tidak. Ini ajaran salah. Kemudian orang yang bertaqiyah, orang yang dipaksa supaya dia jangan mengakui Islam, sedangkan hati dia Islam. Orang ni tak boleh hukum. Sedangkan mengikut Islam, dia diberi rukhsah oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri kemudahan. Iman dia tak rosak. Dia membunuh secara diam-diam, tak boleh. Sedangkan dalam hadis, dalam sirah Nabawiyah, Nabi suruh sahabat dia bunuh Ka'ab bin Ashraf, seorang pemimpin Yahudi, bunuh secara diam. Kerana dia terlalu jahat, duduk di negeri yang sangat membahaya, seorang Yahudi yang sangat bahaya,
Nabi izinkan sahabat membunuh Ka'ab bin Ashraf di waktu malam. Ini ada hadis. Yang kedua, mazhab Asy-Syaibaniyah. Molek nama bahasa Arab agama ini. Mereka ialah pengikut Syaiban bin Salamah. Di antara ajarannya ialah berpegang dengan ajaran Jabariyah. Jabariyah ni orang curi kerana Allah Ta'ala buat dia jadi curi. Dia macam ada dosa lah dia. Dia merapok Allah Ta'ala, takdir dia merapok. Ni. Semua Allah Ta'ala mereka. Seorang hamba tak ada ikhtiar dan usaha. Dan menyatakan bahawa Allah itu tidak tahu sehinggalah dia menjadikan ilmu baginya. Dan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah Ta'ala tak tahu makhluk dia nak buat apa akan datang. Ini semua ajaran mengarut. Yang ketiga, Ar-Rasyidiyah, pengikut Rashid At-Tusi. Dia bertelengkor dalam hukum fiqh dengan golongan yang lain. Di antaranya dalam menentukan qada zakat. Qada zakat lain yang pendapat ulama lain. Mazhab. Di mana mereka berkata bahawa tanaman yang disiram dengan mata air atau air sungai, zakatnya 1/2 usyur. Tetapi golongan Khawarij yang lain berkata bahawa zakatnya ialah usyur, 1/10. Ini bab zakat ni. Yang keempat, Al-Mukarramiyah, pengikut Mukarram bin Abdullah Al-Ajali. Di antara ajarannya ialah bahawa orang-orang yang meninggalkan sembahyang menjadi kafir. Bukan kerana meninggalkan sembahyang, tapi kerana tidak mengenal Tuhan, kata dia. Setiap dosa bermakna jahil berkenaan Allah, dan jahil dalam perkara ini menjadi kafir. Orang yang jahil tentang sifat Allah terus jadi kafir. Sedangkan disebut dalam hadis, orang yang percaya pada Allah Ta'ala walaupun dia jahil, Allah Ta'ala terima iman dia. Dan setiap dosa besar yang dilakukan menjadi kafir lah orang yang melakukannya. Sama dengan hal lain juga. Jadi sampai itu mereka tidak sependapat dengan mazhab Sa'alibah yang awal dalam perkara yang lain. Perkara yang perlu dipahami, diketahui dan dipahami bahawa mazhab Sa'alibah dan pecahannya seperti golongan yang lain-lain juga yang dikira sesat dan menyeleweng daripada Islam yang sebenar, menyeleweng. Seterusnya mazhab Al-Baihasiyah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Disambung lagi perbincangan tentang mazhab-mazhab Khawarij atau pecahan dari mazhab Khawarij. Di antaranya ialah mazhab Al-Baihasiyah. Mereka ialah pengikut seorang yang bernama Abu Baihas Al-Haytham bin Jabir. Setengah ulama berkata Al-Haytham bin Amir. Pada mulanya dia menjadi pengikut mazhab Khawarij Ibadiyah. Kemudian dia tidak bersetuju dengan mazhab itu, berpecah. Lalu mengadakan mazhab sendiri, di mana dia mengambil jalan tengah di antara mazhab Ibadiyah dan Azariqah. Di antara ajarannya ialah yang pertama, iman itu ialah mengetahui yang hak, dan perbezaannya dengan yang batil, mengetahui dengan hati bukannya dengan akal dan amal. Ini bercanggah dengan Quran dan hadis Nabi SAW
Yang disimpulkan oleh ulama, iman itu ialah percaya dengan hati. At-tasdiqu fil qalbi atau bil jinan, wal nutqu bil lisan, wal amalu bil arkan. Percaya dengan hati, amal dengan rukun-rukun. Amal dengan rukun-rukun. Serta melaksanakan apa yang diperintah dengan penuh keyakinan, menjadi syarat kesempurnaan iman. Bukan sekadar tahu sahaja. Yang kedua, kanak-kanak orang mukmin hukumnya mukmin. Yang kanak-kanak orang kafir hukumnya kafir. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, naluri sifat menjadi yang bersih. Kedua ibu bapa yang menyebabkan anak itu jadi Yahudi, jadi Nasrani ataupun jadi Majusi. Menunjukkan manusia berasal daripada suci, fitrah. Maka anak-anak tu belum balik lagi dianggap fitrah. Yang ketiga, mereka bersepakat dengan mazhab Qadariyah dalam perkara qadar, iaitu Allah menyerah kepada hamba dalam perbuatannya, maka tidak lagi mempunyai hubungan dengan kehendak Allah. Perbuatan hamba dengan kuasa hamba sendiri, tak ada kuasa Allah Ta'ala. Kalau macam tu sebarang kehendak sebarang jadilah. Orang meniaga mesti untung, tak ada orang rugi, kerana kehendak dia nak untung. Dia bercanggah dengan keadaan yang berlaku. Kadang-kadang kita meniaga tak jadi, tanam pokok tak menjadi, menandakan kita beri ikhtiar sahaja, kuasa Allah Ta'ala. Ini tak kuasa kita, bukan Allah Ta'ala. Ini di antara kesesatan Al-Bayhasiyah. Al-Hazimiyah, mazhab Hazimiyah. Mereka ialah pengikut seorang bernama Hazim bin Ali. Di antara ajaran mereka ialah berpegang dalam perkara qadar. Macam tadi, istita'ah dan masyiah seperti pegangan ahli sunnah, di mana Allah yang menjadikan perbuatan hamba, dan hamba tidak berkuasa dan segala-galanya berlaku dengan kehendak Allah. Sama dengan ahli sunnah. Dari segi percaya pada qadar, istita'ah, kehendak. Kehendak hamba itu ada, tapi kuasa Allah Ta'ala. Yang kedua, mereka menangguh pendapat berkenaan mengedudukan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dengan tidak terus berterang-terang menghukumnya. Sayyidina Ali Islam ke tak? Tak dihukum selalu. Ini semua mengaku. Sekarang Sayyidina Ali ini termasuk dalam sahabat 10 yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Dan betul terang menghukum sesat kepada yang lain. Sahabat-sahabat yang lain sesat. Sayyidina Ali tak dihukum lagi. Ada result lah. Ini di antara salahnya mazhab ini. Asy-Syabibiyah, mazhab Asy-Syabibiyah. Mereka ialah pengikut seorang Islam yang bernama Syabib An-Najrani. Semua nama orang mereka. Menurut setengah ulama, Syabib bin Yazid Asy-Syaibani. Mereka berasal daripada golongan Al-Bayhasiyah dahulu. Kemudian mengadakan mazhab sendiri. Mereka mengharuskan perempuan menjadi imam, pemimpin. Orang puan menjadi imam, dia ketua negara. Di mana mereka melantik ibu pada Syabib yang bernama Ghazalah menjadi imam selepas Syabib dibunuh. Di mana pendapat dia imam umum boleh pada orang perempuan. Sedangkan mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, mengikut ijma'nya,
Ketua umum mestilah orang lelaki, perempuan tak boleh. Antara wali yang khusus boleh orang perempuan. Ketua negara mesti orang lelaki. Jadi pendapat Khawarij Syabibiyah mengatakan orang perempuan boleh jadi pemimpin. Sebab Ahli Sunnah Jemaah mengatakan mesti lelaki kerana hadis yang sahih dari Nabi SAW apabila Raja Parsi dibunuh, lalu orang Parsi lantik anak perempuan dia jadi raja. Nabi kata, la yubilha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tak bahagia kaum yang melantik perempuan menjadi pemimpin. Ada orang berdalil dengan Balqis. Balqis jadi raja, dan Al-Quran sebut Balqis ni bijak. Dia jadi raja pada masa dia kafir lagi. Bila dia masuk Islam, dia berada di bawah Nabi Sulaiman AS. Tak jadi raja lagi. Kerajaan dia terus di bawah Nabi Sulaiman AS. Jadi pendapat mengatakan berdalil dengan Balqis itu dalil yang tak betul, dalil yang salah. Mazhab Asy'ariyah ni mengharuskan perempuan jadi imam, di mana mereka melantik ibu kepada Syabib yang bernama Ghazalah menjadi imam selepas Syabib dibunuh dalam peperangan. Khawarij ini memang suka perang. Dia memasuki Kufah di Iraq, lalu menjadi imam sembahyang subuh. Jadi untuk imam yang subuh dengan membaca surah Al-Baqarah pada rakaat yang pertama dan surah Al-Imran rakaat yang kedua. Oh, panjang sembahyang. Dan berkhutbah pada orang ramai, berkhutbah pada orang ramai. Pernah berlaku ni Aminah Wadud ke apa? Kat UIA. Ini pendapat Khawarij lah ni, Al-Syabibiyah. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang terkenal dengan ganas telah menghantar 3 orang panglima dan bala tenteranya untuk memerangi Ghazalah dan bala tenteranya berperang. Orang perempuan jadi pemimpin. Hajjaj ini terkenal dengan seorang panglima yang garang, yang ganas. Di masa pemerintah Malik bin Marwan, dia menyerang Madinah, menyerang Mekah, membunuh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, membunuh ulama-ulama antara Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullah radhiyallahu anhu. Memang Hajjaj ni ganas. Orang yang tak sokong kerajaan dipancungnya. Dia ada tentera untuk memerangi Khawarij yang diketuai oleh Ghazalah, seorang perempuan, tetapi dikalahkan satu demi satu. Kalah tentera, menang orang perempuan, kalah. Akhirnya Hajjaj bertindak dengan bala tenteranya. Hajjaj ni memimpin, tetapi Ghazalah dan bala tenteranya memaksa Hajjaj lari bertempiaran. Oh, hebat. Hajjaj berkalah perang dia ni, bijak. Sehingga seorang penyair mempersendakan Hajjaj dengan katanya, dengan syair dia. Orang Arab terkenal syair Perli. Ada syair, syair dia, asadun alayya fil hurubin amatun rabra'u tajfalu min safiri safiri halla barata ila ghazalata fil waga bal kana qalbuka fi janahi ta'iri sada'ta ghazalata qalbahu bi fawarisha tarakta madabirahu ka amassid dabiri. Sedap syair ni, syair Perli. Hajjaj ni baikkan sangat. Artinya dia, Hajjaj ni adalah singa apabila bertindak terhadapku. Rupanya di medan perang burung kasuari yang pengecut. Singa melarikan diri dari suara yang berbunyi. Mengapa awak tidak berani menentang perempuan Ghazalah itu di medan perang? Bahkan hatimu yang penakut itu berada di 2 sayap burung. Perempuan Ghazalah itu mengejutkan hatinya dengan pahlawan berkuda. Awak bertempiaran pengecut mundur paling tercorot. Ini makna saya dia. Dipuli oleh orang. Di antara ajaran golongan ini ialah yang pertama, harus tidak melantik imam. Tak ada ketua negara, tak ada negara, tak ada ketua, tak ada pemerintah. Pakai ikut pandai, ikut suka. Ini semua mengaruh. Mestilah kalau bermasyarakat kena ada pemimpin.
lebih pada raja dia. Semua ada pemimpin dia. Binatang bermasyarakat ada pemimpin. Macam mana manusia bermasyarakat tak ada pemimpin. Nabi sebut dalam satu hadis, tidak harus bagi 3 orang yang musafir, kalau tak lantik seorang jadi ketua. Nabi kata, kalau kita berjalan musafir, 3 orang, kelantik seorang jadi ketua. Itu adab yang diajar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar begitu. Ini tak perlu ketua negara. Ini semua ajaran Khawarij. Ada juga orang pengaruh ni, bosang, huru-hara, payah sangat, pakai masing-masing, tak payah kerajaan lah. Ini semua ajaran sesat, ajaran salah. Dalam Islam mesti kena ada ketua negara, pemimpin. Masalah dia zalim, itu cerita lain. Yang kedua, pendapat mereka sahnya khilafah Abu Bakar, Umar. Abu Bakar dengan Umar sah jadi ketua negara. Adapun Uthman dan Ali sah pada peringkat awalnya sahaja. Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu mula-mula mulai sah. Di hujung tu tak sah kata dia. Yang kedua, yang ketiga bersepakat dengan Khawarij yang lain. Menghukum kafir pada orang-orang yang mengerjakan dosa besar. Buat kerja dosa besar jadi kafir tu. Ini pendapat yang salah. Bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis Nabi SAW. Kerana orang mengerjakan dosa besar selagi ada iman dalam diri dia, tetap dia seorang beriman. Disebut dalam hadis-hadis yang sahih, orang buat dosa besar masuk neraka pun kalau ada iman sebesar zarah, akhirnya masuk surga juga. Lain orang kafir. Yang keempat, kanak-kanak orang kafir hukumnya kafir sehingga dia balik dan beriman. Budak-budak kafir itu, anak-anak orang kafir itu kafir sehingga dia balik, dia masuk Islam, boleh jadi Islam. Sedangkan dia sebut pada awal tadi, kanak-kanak adalah fitrah. Yang kelima, berpegang dengan ajaran Mu'tazilah dan perkara qadar. Qadar tu mengikut kuasa hamba, bukan kuasa Allah Ta'ala. Demikianlah secara ringkas pengenalan golongan Khawarij dan pecahannya, dan beberapa mazhab yang kecil tidak dinyatakan. Banyak lagi mazhab yang kecil-kecil. Bahkan kebanyakannya telah pupus dalam lipatan sejarah. Wallahu a'lam. Kebanyakan mazhab ni tak ada, dah hilang. Cuma dalam kitab saja ada. Sebahagiannya dianut oleh pengikut ajaran sesat yang terpencil zaman ini. Ada. Kita dengar.